الله تعالى وبركاته إلى هدرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء والمرسلين وأصحاب رسول الله أجمعين وتابعهم وتابع التابعين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik dan hidayah. Dengan rahmat Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Semoga rahmat Allah Ta'ala itu juga Allah Ta'ala sampaikan untuk kedua ibu bapa kita, pada guru-guru kita semua, ahli keluarga kita, jiran-jiran, sahabat-sahabat dan muslimin-muslimat sekalian, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita ke surah 208 ya. Okey. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin fid darain. Elakkan tidur pada waktu fajar menyingsing hingga terbit matahari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi pada tajuk berkenaan dengan doa. Jadi pada malam ini kita nak sambung tentang doa. Di sini ada satu tajuk berkenaan dengan tidur, tuan-tuan. Dan kata As-Sadiq radhiyallahu anhu, tidur pagi-pagi itu sangat jahat. Tidur pagi. Pagi bila? Lepas subuh, tuan-tuan. Lepas subuh itu sangat jahat. Sangat jahat di sini dengan maksud kurang elok lah. Bukan maksud dengan maksud haram. Sangat jahat ni bukan haram. Dia tak haram tidur waktu tu. Kurang clear. Sangat jahat ni dia bukan haram, tetapi dia kurang elok tidur lepas subuh. Kan? Sebab tu nak hukum haram tak boleh. Sebab kadang-kadang orang penat, dia perlu tidur walaupun lepas subuh. Kadang-kadang lah. Tapi jangan jadi amalan. Kalau jadi amalan, dia memang sangat jahat. Tidur lepas subuh. Tak elok. Menolakkan rezeki. Dia menolakkan rezeki. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita duk berdoa minta rezeki dengan Tuhan. Kita duk doa, ya Allah murahkanlah rezeki aku. Tu tajuk kita kan. Kita duk doa, ya Allah minta rezeki, minta macam-macam lah. Tapi kita buat satu amalan yang menolakkan rezeki, maka tak kena. Sebab tu Tuhan kita ni bagi peringatan supaya kita tak tidurlah lepas subuh.
Dia menolakkan rezeki dan menguningkan warnanya, yakni warna kulit. Apa maksud? Maksudnya kurang sehat. Kurang sehat tuan-tuan. Tidur lepas subuh kurang sehat. Lepas subuh tidur kan. Dia kurang sehat tuan-tuan. Itu menguningkan warnanya, ini warna kulit. Dan menjahat, yakni memburuk akan dia. Memburuk akan ya, menjahat. Jahat di sini dengan maksud tak elok, tak bagus. Itu maksud menjahat di sini. Walaupun dia tak sampai peringkat haram, tetapi dia sangat kurang elok lah. Sangat kurang elok. Bila tidur waktu lepas subuh, kan? Jangan jadikan amalan. Ni kalau lepas subuh tuan-tuan. Kalau tak sembahyang subuh lagi teruk. Kan? Subuh tak sembahyang, tu lagi berat lah tuan-tuan. Ni kira tidur ni lepas subuh dah ni kita amal dia. Amal tidur lepas subuh tak elok. Dia kurang elok. Patah lagi. Ya? Syuruk. Hingga terbit matahari. Habis subuh lah. Orang tua cakap tidur ditimpa matahari. Orang tua cakap tidur timpa matahari, maksudnya matahari naik itu dia masih duduk tidur lagi. Iaitulah tidur orang yang jahat. Tidur orang yang jahat, orang yang kurang elok lah. Bahawasanya Allah Ta'ala membahagikan rezeki barang yang antara naik fajar hingga naik matahari. Waktu tu Allah Ta'ala bagi rezeki. Waktu tu pagi-pagi tu sampai naik matahari tu Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala kurniakan rezeki antara naik fajar hingga naik matahari. Jadi rezeki ini Allah Ta'ala kurniakan berpagi-pagi itu, waktu pagi. Kita jadikan amalan kita tak tidur, sehinggalah naik matahari. Sebab tu waktu yang disuruh kita tidur waktu pukul 12 lah sebelum zuhur, itu disuruh kita tidur. Ada istilah dia, siapa ingat? Dia ada istilah tidur sebelum zuhur tu. Dia panggil qailullah. Istilah dia lah. Maksudnya tidur waktu tu, tidur sebelum zuhur tu, dalam pukul 12 ke pukul 1 tu lah. Itu tidur yang menjadi sunnah Rasulullah. Tidur dia panggil qailullah. Jadi kalau tidur lepas subuh itu kurang elok. Maka takut olehmu akan demikian tidur itu. Jadi takutlah. Takut dengan maksud kalau boleh elakkan. Elakkan daripada tidur waktu tu. Dia ada dua waktu yang kurang elok tidur. Satu lepas subuh, yang kedua lepas asar. Dua waktu ni. Lepas subuh, lepas asar. Dalam hadis yang lain Nabi sebut naumu ba'da subhi tamna'ur rizqa. Tidur selepas subuh tamna'ur rizqa, dia menegah rezeki, menghalang rezeki. Wa naumu ba'dal asri majnun, dan tidur selepas asar itu mewarisi penyakit majnun, itu penyakit gila. Penyakit gila, tidur lepas asar. Tidur lepas asar dia mewarisi penyakit gila. Waktu asar ni elok kita riyadhah lah sikit kan. Riyadhah, keluar peluh sikit, tanam pokok ke, jogging ke kan.
Kita buat yang apa memberi manfaat lah. Itu lepas asar kita dilarang untuk tidur. Kurang elok tidur. 2 waktu tu lah yang kurang elok tidur. Waktu lepas subuh dengan waktu lepas asar. Lepas asar. Bangun pening kepala. Tidur lepas asar ni tuan-tuan. Kita sebut lepas bangun dia nak pergi kerja. Kan? Tidur lepas asar dia bangun-bangun nak pergi kerja. Pasal apa tengok gelap dia duk berasa pagi. Mengigau. Dia duk rasa macam pagi. Rupanya maghrib. Tuan-tuan. Tu tidur lepas asar pening, mengigau macam-macam. Sebab tu Nabi tak larang dengan kurang elok lah. Walaupun tak sampai kepada peringkat haram, tapi dia menjadi amalan yang kurang elok. Dan diriwayatkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, fal muqassimati amra, demi mereka yang membahagi-bahagi urusan. Surah Az-Zariyat ayat 4. Apa maksud dia? Jadi maksud dia di hurai bawah. Mereka itulah malaikat, para malaikat yang membahagikan rezeki anak Adam, rezeki manusia ni, antara naik fajar hingga naik matahari. Antara subuh tu sampai naik matahari. Rezeki dibahagi. Sebab tu kita kalau nak bersedekah, yang eloknya waktu pagi tu lah. Waktu pagi tu. Nak sedekah ni. Nak main surau Masjid Nurul Ikhlas ni, buat main lah, boleh dalam poket boleh RM10 ke, RM20, RM50 boleh dalam tabung. Kan? Nak main subuh. Yang elok sedekah waktu pagi. Jadi Allah Ta'ala gandakan rezeki itu. Maka barang siapa tidur antara keduanya, maka iaitu tidur daripada rezeki. Bila tidur waktu subuh ni tadi, rezeki pun tidur, dia tak main. Rezeki pun tidur. Kita tidur waktu Allah Ta'ala bagi tugas malaikat, bagi rezeki. Kita lena. Maka rezeki pun lena juga, tak main kat kita. Tuan-tuan, rezeki ni banyak hal lah daripada rezeki ni, rezeki Tuhan ni, tuan-tuan. Macam kita sebut lepas-lepas, rezeki ni banyak rezeki ilmu, rezeki harta benda, wang ringgit, sehat, macam-macam itu semua termasuk dalam rezeki lah. Kelapangan masa, kan. Tuan-tuan, ada hari kita masa kita tu Allah Ta'ala rezeki kita masa lapang. Ada yang Allah Ta'ala tak bagi lapang, bagi sibuk. Nak kena buat tu buat. Ada juga. Sebab tu kita nak kena minta kan Tuhan. Jadi kelapangan masa tu juga salah satu daripada rezeki. Lapang masa tu. Kan? Sebab tu orang kata apa? Time is money. Betul ya? Kan? Masa tu duit. Rezeki tu. Salah satunya lah. Kan? Itu masa. Jadi masa tu memang berharga lah. Ada value. Nak ceritanya masa tu. Jadi dengan sebab itu kita ikutlah di antara perintah Nabi, larang kita supaya tak tidur lepas subuh. Kita buat perkara-perkara yang berfaedah lah, dari segi dunia ke akhirat, kita buat. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada Abi Hurairah. Jadi Nabi bersabda, diikat oleh syaitan atas tengkok seorang kamu apabila ia tidur 3 ikatan, mendinding ia atas tiap-tiap ikatan pada tempatnya, yakni menegah ia akan perasaan
dan pendapat daripada orang tidur itu supaya tiada jaga ia. Jadi bila kita tidur ni, setan ikat kita tuan-tuan. Ikat kita dengan 3 ikatan. Dia bekas kita. Dia ikat kita 3. Gari. Ikatlah dia ikat. Kan 3 ikatan tuan-tuan. Supaya tiada jaga ia, supaya kita ni tak jaga. Setan ikat. Supaya bila kita tidur kita tak jaga. Padahal berkata syaitan itu tinggal lagi atas engkau malam yang panjang. Tidurlah lambat lagi nak siang. Tu malam yang panjang. Dia pujuk tidurlah. Lambat lagi. Dia tu setan dia kena pula ada ekor pula. Kan? Sejuk elok kan tidur. Maka tidur olehmu. Jadi dia suruh kita tidur. Setan ni dia tak pergi jaga. Maka jika jaga ia, maka bila dia terjaga dan menyebut ia akan zikrullah. Bila terjaga celak mata tu, dia sebut satu zikrullah. Apa dia? Contohnya dia baca doa lepas bangun tidur lah. Dia baca doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi kan ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Contoh tu kalau dia sempat baca lah. Kan bangun tidur ni. Kalau sempat baca tu doa bangun tidur. Ataupun zikir lain, celak mata tu astagfirullahalazim, boleh juga. Ataupun celak mata subhanallah, boleh juga. Ataupun celak mata tu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh juga. Maksudnya bila dia jaga tu, dia sebut satu zikrullah. Terhurai satu ikatan. Maksudnya ikatan yang setan ikat tu terhurai satu. Bila dia jaga tu dia sebut. Ataupun dia tak jadi, dia cuma sebut alhamdulillah. Tak apalah. Jaga celak mata tidur tu alhamdulillah. Hidup balik. Tuan-tuan. Tuan-tuan, dua minggu, seminggu lepas jemaah surah saya, masjid saya, jemaah masjid saya tu, tidur tak bangun tuan-tuan. Dia teringat kat anak dia duduk MRSM. Dia pergi tidur bilik anak dia, tak tidur dengan apa nama ni hak lain. Jadi tidur terus. Tu yang kata tu. Tidur tu tuan-tuan. Ya. Muda pun dalam 50 lebih lah. 50 lebih. Mungkin nak bongsu lah kok. Kan 50 lebih. Jadi haji berapa? Rezeki lah tu. Rezeki tu je. Ni tidur tak bangun lah. Tu yang kata kita, bila jaga tu alhamdulillah Allah Taala bagi hidup balik. Bila jaga daripada tidur tu. Sebab tu dia anjurkan bila nak tidur ni kena minta maaf, kena apa semualah. Kena pesan apa yang nak pesan. Tapi tu takut nampak lah. Ni abang ni bukan tabiat ke apa. Tapi memang disuruh macam tu tuan-tuan. Memang disuruh macam tu. Nak tidur tu pesan. Sebab apa? Bila tidur kita mati lah. Sebab tu doa tadi tu alhamdulillahillazi ahyana, yang menghidupkan aku ba'da amatana, selepas kami mati. Maknanya tidur tu kita mati sebenarnya. Jadi kita bersyukurlah, jaga jaga alhamdulillah. Sebab tidur tu memang separuh daripada mati lah. Jadi bila kita jaga, kita sebut alhamdulillah ke, subhanallah ke, astaghfirullah, itu satu zikrullah, maka terhurai satu ikatan. Yang 3 tadi itu.
Maka jika sembahyang ia bangun nak pergi sembahyang, terhurailah maka jika mengambil wuduk ia, bila pergi ambil wuduk, kan tu kalau yang nak sembahyang lah dia ambil wuduk. Kalau kena mandi, mandilah, mandi wajib kan. Tak kira lah ambil wuduk kah, mandi wajib kah, maka terhurai satu ikatan. Terhurai satu ikatan lagi yang tiga tu. Maka jika sembahyang ia terhurailah segala ikatannya sekaliannya, yang tiga tadi habis lah. Yang setan ikat kita tiga tadi tu habis. Bila kita bangun sebut nama Allah, ambil wuduk, mandi, pergi masjid, sembahyang, maka terhurailah ikatan sekaliannya. Bila sembahyang subuh, maka berpagi-pagi ia rajin bagi taat. Bila terhurai ikatan tu tadi, tu yang jadi rajin tu. Rajin nak buat taat. Kan pergi sembahyang subuh, alhamdulillah, lepas subuh dengan kuliah lagi, belajar lagi. Kan? Dia jadi rajin nak buat taat kepada Allah. Tu sebab terhurai tadi ikatan setan tu. Dan ibadah taat, dan ibadah dia nak buat ibadah. Dan lepas ia daripada segala ikatan syaitan, yang syaitan ikat tadi itu habis. Dan baiklah nafsunya, nafsu jadi baik. Jadi baik ini apa maksud nafsu baik? Nafsu baik ini maksudnya keinginan nak buat kebaikan, itu nafsu baik. Kalau nafsu jahat, dia nak suruh buat jahat, itu dia panggil nafsu jahat. Jadi kita seperti mana kita sebut lepas-lepas, nafsu kita ni semua ada. Semua orang ada nafsu. Apa maksud nafsu? Nafsu ni maksudnya keinginan, itu nafsu. Nafsu maksudnya keinginan. Manusia ni dia tak dapat lari, dia ada nafsu. Berbeza dengan malaikat. Malaikat dia tak ada nafsu. Sebab tu dia tak makan, dia tak minum, dia tak tidur. Kita manusia, kita ada nafsu. Sebab tu kita nak kerja, nak kahwin, nak jaga anak, kan? Nak pergi sana, nak pergi sini. Tu dia panggil nafsu kita, keinginan. Maka nafsu tu tadi, dia ada nafsu yang baik, dia ada nafsu yang tak elok. Maka kita kena tahulah, maka di antara nafsu yang tak elok, dia panggil nafsu amarah. Allah Ta'ala kata, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu nafsu amarah. Dia akan suruh buat kejahatan. Bisu, dia nak suruh buat jahat, suruh buat benda tak elok. Itu dia panggil nafsu ammarah. Kalau nafsu yang elok, nafsu yang baik lah. Nafsu mutmainnah itu nafsu elok kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu nafsu elok belakang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni macam mana? Nafsu orang tenang. Itu mutmainnah. Asal daripada mutmainnah, tatma'innu, tama'ninah. Tu. Dia belakang tu. Tama'ninah, mutmainnah, tatma'innul qulub. Tu maksudnya tenang. Tenang-tenang. Tu orang nafsu mutmainnah. Dia tenang, dia tak kaluk lah maksudnya. Sebab tu setengah daripada rukun sembahyang dalam kitab fiqh ada yang sebut rokok dengan tamak-ninah, sujud dengan tamak-ninah. Jadi tamak-ninah tu maksudnya bertenang-tenang. Kalau sembahyang bertenang-tenang. Itu dipanggil mutmainnah. Jadi salah satu daripada nafsu iaitu nafsu mutmainnah, dia tenang. Cool. Cool. Dia tak hot lah. Mr. Cool. Ni orang nafsu mutmainnah, dia tenang ya. Relax kan.
Jam pun tak apa, tak jam pun tak apa. Dia tenang nak buat macam mana kan. Dia jadi orang yang tenang ni, dia akan menghadapi sesuatu dengan tenang. Tak kiralah masalah ke apa, dia tempuh juga, tapi tempuh dengan tenang, tuan-tuan. Itu orang yang duduk di mutmainnah, bukan kelang kabut, susah hati, serabut perut, tak. Itu orang mutmainnah. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang tenang-tenang ni, orang mutmainnah ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala jemput masuk syurga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk syurga aku. Jadi berpagi-pagi, jadi bila terhurai segala ikatan tu tadi, baiklah nafsunya jadi baik. Dan jika tiada perbuat ia akan yang tiga itu, kalau dia tak buat yang tiga tu, jaga dah tidur, bangun kencing sah, bangun kencing ya. Kan? Bangun kencing, lepas tu sambung tidur balik. Ni lagi berat. Kan? Dia tak jaga yang tiga tu. Tiada perbuat ia akan yang tiga itu. Berpagi-pagi ia jahat nafsunya. Pagi-pagi lagi dia jadi jahat nafsu. Jahat nafsu ni maksudnya nafsunya dia nak buat benda tak elok. Itu dia panggil berpagi-pagi jahat nafsu. Dan segan. Segan ia daripada mengerjakan taat dan ibadah. Segan. Tuan tahu segan lah. Tahu tak segan? Segan ni malas lah. Itu panggil segan. Kalau orang utara penyegan dia kata. Penyegan ni maksudnya pemalas lah. Tapi ada juga kadang-kadang segan ni diguna untuk malu. Malu. Mai pergi rumah. Segan lah nak pergi. Dia malu lah nak pergi. Ada juga makna dia malu. Yang ni Mr. Shy. Yang tadi Mr. Cool. Penyegan sungguh. Dia ada juga kan orang-orang segan. Segan ni maksudnya dia malu, dia macam tu. Itu apa nama segan lah. Jadi segan yang dimaksudkan di sini, dia jadi rasa malas, rasa nak buat taat dan juga ibadah. Dia jadi malas. Bila dia tak buat macam tu, tak buat apa? Tak sebut nama Allah, tak ada zikrullah. Jadi kita bangun tidur tu kita sebutlah alhamdulillah ke, astaghfirullah ke. Kalau tak boleh baca doa panjang pun, tapi kalau baca doa tu lagi baguslah, kan? Alhamdulillahillazi baca semua tu. Tapi sekurang-kurangnya tak baca doa apa sebutlah astaghfirullahalazim. Tak apalah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kita jaga daripada tidur tu. Tak apalah. Terhurailah satu ikatan daripada setan tu tadi. Dan daripada Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata ia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq jadi dia jumpa Rasulullah. Abu Bakar ni pak mentua Nabi pak mentua Nabi tuan-tuan. Father-in-law Nabi SAW. Jadi dia tanya, kata pada Rasulullah, menantu dia ni, ajar olehmu akan daku doa. Tolong ajar saya doa yang aku baca akan dia di dalam sembahyang, yang aku boleh baca dalam sembahyang. Abu Bakar minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata olehmu. Dia minta doa. Sebab tu salah satu sunnah, salah satu daripada sunnah Rasulullah, bila kita jumpa orang alim ulama, kita minta dia ajar doa. Kita jumpa para alim ulama kan, jumpa tuan guru bagilah
amalan sikit doa ke yang boleh kita amal. Tu salah satu sunnah Nabi. Sebab Abu Bakar jumpa Rasulullah, dia minta doa. Rasulullah tolong ajar. Tolong ajar sikitlah doa yang boleh aku amal dalam sembahyang. Tu. Maka Nabi SAW ajar, baca ni, kata olehmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Tu doa pendek tuan. Ya Allah, ni. Sesungguhnya aku menganiayai diriku dengan penganiayaan yang banyak. Maksudnya kita ni banyak buat salah, banyak buat kezaliman, ada dosa, kan? Banyak dosa kita dengan Tuhan. Tu Nabi ajar tu para sahabat. Ni sahabat yang jamin masuk syurga ni tuan-tuan. Kan? Abu Bakar ni confirm masuk syurga. Nabi ajar doa. Kan? Abu Bakar ni sahabat Nabi yang confirm, dapat confirmation masuk syurga. Khulafaur Rasyidin tu semua ahli syurga belaka. Jadi Nabi ajar sebut, walaupun ahli syurga kena sebut. Sebut apa? Sesungguhnya aku ni menganiayai diriku. Maksudnya aku ni banyak dosa, banyak salah, menzalimi diri sendiri. Dan tiada yang dapat mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Yang dapat mengampuni dosa aku ni hanya Engkau saja, ya Allah. Itu Nabi ajar. Sebenarnya Nabi ajar Abu Bakar tu nak ajar kita semua lah tuan-tuan. Kan? Nabi ajar sahabat tu nak ajar kita lah sebenarnya. Hadis-hadis Nabi ni. Kan? Maka ampunilah bagiku sebagai pengampunan dari sisimu. Jadi oleh kerana Engkau ni Maha Pengampun segala dosa, maka ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ni doa yang Nabi ajar pada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Nabi SAW dengan pak mentua dia ni cukup kancing lah. Kalau bahasa kita lah ni. Kan? Sehingga Nabi SAW berhijrah. Berhijrah ke Madinah. Ni lah Sayyidina Abu Bakar. Nabi hijrah. Ini bulan Muharram kan? Bulan Muharram. Tu baca aku Arab lah. Baca aku Melayu Muharram. Muharram. Muharram tu baca aku Melayu, baca aku Arab Muharram. Muharram. Jadi Nabi SAW hijrah. Nabi hijrah ke Madinah. Sebab apa? Sebab para kafir Quraisy ni duk nak bunuh Nabi. Tuan-tuan, orang kafir Quraisy ni duk cari Nabi, nak bunuh tuan-tuan. Bukan nak jentik telinga. Nak bunuh. Nak bunuh Nabi SAW. Nabi pun berhijrah. Nabi takut ke apa Nabi lari pergi Madinah? Soalan dia tu. Soalan dia tu. Nabi takut kan Nabi pergi lari Madinah? Awak tak lawan. Kan ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Awak tak lawan. Jihad lah. Mati syahid. Kalau mati syahid. Banyak persoalan tentang hijrah ni. Awak Nabi tak lawan. Awak tak tawakal. Nabi tak ada sifat tawakal. Tu soalan dia, soalan maut tu. Kan? Nabi hijrah, Nabi lari pergi Madinah buat apa? Kan? Lawan lah, tawakal, jihad. Itu hijrah. Sebab tu nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita bahawasanya hijrah Nabi SAW bukan kerana Nabi takut. Salah satu daripada sifat Nabi berani, tegas. Itu semua sifat Nabi. Sifat Nabi yang wajib kita belajar 4 tuan-tuan.
Itu yang wajib belajar. Apa dia? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu sifat yang wajib belajar. Yang tak wajib belajar banyak lagi sifat Nabi. Berani, tegah, itu sifat Nabi itu. Penyayang, pemurah, itu sifat Nabi. Banyak sifat Nabi. Tapi yang wajib belajar 4, yang wajib disebut tu 4 sifat. Yang lain banyak lagi. Maka salah satu daripada sifat Nabi yang tak wajib kita belajar, yang tak jadi fardu ain kita belajar, itu berani. Nabi berani. Tapi pasal apa? Hijrah lari ke? Bukan lari. Ini dia panggil apa, tuan-tuan? Tactical ataupun strategi. Ini dia panggil tactical ataupun strategi Nabi SAW. Kalau Nabi jihad lawan perang mati syahid, habis dekat tu lah. Siapa nak tubuh negara Islam? Jadi Nabi buat perjalanan berhijrah ke Madinah. Pergi Madinah supaya apa? Supaya Nabi dapat tubuhkan negara Islam dan dunia lain melihat Islam itu sangat hebat. Baru orang nampak. Kena tunjuk apa? Tunjuk contoh, example. Ni negara Islam. Jadi orang tengok, oh hebat sebenarnya Islam ni. Baru orang tahu, baru orang faham. Sebab ada praktikal daripada Nabi. Di Mekah tak boleh nak tunjuk. Orang duk hina Nabi, orang duk cari Nabi, nak bunuh Nabi, dapat halangan, tak boleh nak buat apa. Jadi bila pergi Madinah, Nabi hijrah, Nabi dilayan di Madinah dengan baik oleh orang Ansar. Nabi boleh buat negara Islam di Madinah. Maka di sana orang nampak betapa hebatnya Islam tu. Bukan saja Mekah, negara-negara lain pun melihat Islam sebagai satu negara yang hebat ketika itu, dipimpin oleh Nabi SAW. Sehingga orang masuk Islam berbondong-bondong. Kan? Orang ramai masuk Islam. Jadi itu pengajaran daripada hijrah Nabi SAW. Bukan Nabi lari, bukan Nabi takut menghadapi orang kafir ni, tetapi itulah strategi. Nak cerita apa? Nak cerita kita ni dalam Islam bukan hanya tawakal tu, tak ada usaha ikhtiar. Nabi bertawakal tapi Nabi berusaha memantapkan strategi dakwah Nabi SAW. Nabi berhikmah dalam menyebarkan Islam tu. Itu usaha daripada Nabi. Nak cerita, selain daripada berdoa, kena berusaha, bertawakal kepada Allah. Berdoa, berusaha, bertawakal. Bukan berdoa saja, ataupun usaha saja, ataupun tawakal saja. Dia mesti ada 3 ni. Berdoa, berusaha, bertawakal. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar buat hijrah ke Madinah. Baik, habis. Dan tersebut di dalam Hayatul Hayawan. Hayatul Hayawan ni nama kitab, tuan-tuan. Riwayat daripada Ibnu Adi Abdul Rahman Al-Quraisy, daripada Muhammad bin Ziyad Ibnu Ma'ruf, daripada Ja'far bin Husain, daripada bapaknya, daripada Sabit Al-Bunani, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, ya sabda Nabi SAW, aku pohonkan Allah Ta'ala akan Al-Ismul A'zam. Ismul A'zam, maka mendatang akan daku Jibril dengan dia. Di antara sebab mai Jibril pada aku ni, bila aku berdoa dengan menyebut Ismul A'zam. Dia Ismul A'zam ni, dia banyak lah, nama-nama Allah lah itu masuk Ismul A'zam. Ismu tu maksudnya nama. A'zam tu nama-nama yang agung, yang hebat. Yang hebat. Itu masuk Ismul A'zam. Maka disebut di sini
Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam. Aku memohon kepadamu dengan namamu yang agung. Ismul a'zam, maksudnya nama yang maha agung. Nama Allah yang maha agung ni banyaklah, 99 nama tu nama Allah yang maha agung semua. Nama Allah. Itu dipanggil Ismul A'zam. Nama Allah. Ini dipanggil doa yang bertawassul tu dah. Doa tawassul. Macam ni. Aku mohon kepadamu dengan namamu, kita bertawassul dengan nama Allah yang maha agung, yang terpelihara, al-maknuni, yang terpelihara, at-tuhri, yang yang suci, itu at-tuhri, at-tahiri, yang suci menyucikan, itu dipanggil tahir. Itu nama Allah, itu tahir. At-tahir nama Allah. Al-mutahhari, al-mutahhari, yang suci lagi diberkati. Al-mutahhar. Masuk insya-Allah. Nak azan dulu ah. Mudi azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وبعث مقام إنك لا. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ini dipanggil doa Ismul A'zam yang Nabi sebut. Bila Nabi doa, Jibril mai, tuan-tuan. Malaikat Jibril. Al-Mubarakil Hayyil Qayyum tadi sambung tadi. Yang suci lagi diberkati, yang maha hidup. Al-Hayy Al-Qayyum, yang maha hidup lagi berdiri dengan sendiri. Al-Qayyum tu berdiri dengan sendiri.
Ataupun kalau kita belajar sifat 20, Al-Qayyum tu dengan apa ni disebut qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitu berdiri dengan sendiri, ada dengan sendiri, maksudnya tak berhajat kepada sesuatu yang lain. Jadi di antara yang disebut nama di sini kalau kita tengok At-Tahir, kalau apa ni Asmaul Husna tu lah. At-Tahir itu salah satu daripada Asmaul Husna. Kemudian Al-Hayy, kemudian Al-Qayyum, itu nama Allah. Nama Allah Al-Hayyul Qayyum. Sebab tu ada yang orang berdoa dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, sebutnya tu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Dalam doa, bila doa Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayyu Ya Qayyum, dia baca. Tu di antara nama-nama Allah lah yang hebat. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Badi', banyaklah semua nama Tuhan tu hebat belakang lah. Cuma nama-nama yang agak special lah disebut. Macam di sini tu Al-Hayyul Qayyum, At-Tahir, tu nama daripada 99 nama Allah. Jadi ini dipanggil doa Ismul Azam. Maka berkata Siti Aisyah, isteri Nabi SAW radhiyallahu anha, Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan olehmu akan daku akan dia, ajarlah doa ni kat aku, kata Siti Aisyah. Maka kata Nabi apa? Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, ditegah akan kami mengajar akan dia akan perempuan. Doa ni tak benar ajar kat orang perempuan. Ni tak bagi ajar kat orang perempuan. Pasal apa? Pasal orang perempuan ni kan dia emosional. Sekali lagi dia nak marah apa, dia berdoa. Tu yang tak mau. Dia doa sekali lagi, sikit-sikit nak doa sikit. Salah sikit nak doa, kan. Habis tok lelaki. Kan? Jadi tu Nabi tak ajar kat sana Aisyah. Kan? Jadi itu yang pertama, orang perempuan. Lepas tu kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni dia tak matang lagi, kan. Itu dia tak benarkan ajar pada kanak-kanak. Dan orang sufaha. Orang sufaha ni orang kurang akal. Kurang akal ni maksudnya orang yang lemahlah akal dia. Lemah akal dia. Dia nak orang yang matang, orang yang boleh fikir, kan. Orang yang ada pemikiran apa ni yang baik, baru dia boleh doa dengan doa ni. Sebab apa? Dia sangat mustajab. Takut dia buat doa kepada perkara-perkara yang tak elok. Yang tu yang tak mau, kan. Doa bagi orang sakit perut kan. Tu yang tak mau, dia nak marah tak puas hati, kan. Tak boleh, tuan-tuan. Kita doa kat orang. Sebab tu tak dibenarkan aja orang yang kurang akal. Dia mesti akal yang sihat, baru boleh amal doa ni, tuan-tuan. Doa ni sangat hebat lah. Itu salah satu daripada doa yang Nabi panggil malaikat Jibril dengan doa Ismul Azam. Itu salah satu lah. Banyak doa-doa ni, tuan-tuan, yang boleh kita amalkan. Dan diriwayatkan bahawasanya tatkala berhimpun segala Yahudi hendak membunuh mereka itu akan Nabi Isa alaihi salam. Ini doa yang apa ni yang dibaca oleh Nabi Isa alaihi salam ketika mana orang Yahudi nak bunuh mereka itu. Apa ni akan Nabi Isa alaihi salam. Nabi dulu ni kena ancam bunuh tu kan. Lagi teruk. Sebab tu salah satu daripada pangkat Nabi Isa ni, iaitu dia panggil Rasul Ulul Azmi, dia panggil. Rasul Ulul Azmi ni dia ada 5, kan. Rasulullah, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. Itu semua Nabi yang
Nabi ulul azmi yang diuji. Maksudnya yang mendapat ujian yang paling hebat nak berbanding nabi-nabi lain. Kan? Waktu nabi-nabi yang diuji ya Allah Ta'ala uji. Jangan ingat nabi ini Tuhan sayang. Bila Tuhan sayang semua nak duk sedap duk. Bukan tuan-tuan. Orang yang paling Allah Ta'ala sayang tu Allah Ta'ala paling uji banyak. Rasulullah orang nak bunuh. Nabi Isa orang Yahudi nak bunuh, kejar Nabi. Tu yang salib tu. Salib orang lain, bukan salib Nabi Isa. Maknanya nabi-nabi ini semua mendapat ujian yang cukup hebat. Itu maksud ulul azmi. Maksudnya rasul yang paling banyak diuji oleh Allah. 5 orang tu. Itu namanya rasul ulul azmi. Maka Nabi Isa ni salah satu daripada nabi tersebut. Tuan-tuan. InsyaAllah kita sambunglah pada kuliah yang akan datang. Doa Nabi Isa ni. Jadi Nabi Isa ni bila dikejar oleh Yahudi, Nabi Isa doa ni lah. Tu yang Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Baca doa ni tuan-tuan. Nabi Isa diangkat ke langit. Sebab ni di antara doa yang dibaca oleh Nabi Isa. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Jadi kita pun boleh amal doa ni tuan-tuan. Doa tadi semua azam kita boleh amal, boleh baca. Doa Nabi Isa ni insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.